Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar, para pendidik, warga tadika Islam khususnya di seluruh negeri Kedah dan yang mendengar siaran ini, sedikit peringatan bersama dalam kuliah tafakuh yang telah kita laksanakan. Saya memetik daripada potongan hadis 40 berkaitan dengan hadis yang menceritakan kepada kita tentang dunia adalah jabatan akhirat. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Yang mafhum hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku dan bersabda, bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Nabi, jadikanlah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing, yakni orang yang berdagang ataupun seorang pengembala. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar telah berkata, idza amsayta fala tantazirus sabah. Apabila kamu berada di waktu petang, kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Apabila kamu berada di waktu petang, kata Nabi, janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu waktu petang. Kemudian kata Nabi, wa khuz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Nabi, manfaatkanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar, guru warga tadika Islam yang dirahmati Allah sekalian, di antara pengajaran hadis ini, yang pertama, Nabi pesan kepada kita bahawa dunia adalah jabatan untuk menuju akhirat. Makna jangan jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal hakiki. Jadi dunia yang kita duduk ni, puan-puan guru yang dirahmati Allah sekalian, adalah satu jabatan untuk kita menuju ke alam akhirat, yakni alam yang kekal buat selama-lamanya. So jadi makna alam dunia ni hebat macam mana pun, canggih macam mana pun, adalah persinggahan untuk kita balik ke alam yang kekal buat selama-lamanya. Dalam pengajaran ini juga, hadis ini menceritakan kepada kita maknanya dalam hadis ini kita sebagai musafir di perjalanan. Kita tidak membawa kesemua yang kita miliki berbentuk harta untuk bermusafir. Kita hanya membawa sekadarnya. Di dunia ni macam kita musafir. Kita hanya bawa benda yang
betul-betul perlu saja nak balik akhirat. So kalau kita kaya raya, kita senang lenang, kita orang berpengaruh, kita orang yang disanjungi, kita duduk dunia ni orang semua kenal kita duduk dunia ni orang pakai kereta kancil, kita pakai kereta mata belalang, kita pakai kereta yang hebat. Semuanya itu menunjukkan bahawa itu adalah satu jabatan untuk kita balik ke akhirat ni. Maknanya hebat-hebat tu semua tinggal. Kan? Yang balik pada? Yang balik amalan kita. Kalau kereta tu kita dapat orang mana pun, kalau kita bawa pergi masjid, kita bawa pergi buat ibadat, kita bawa pergi melaksanakan tanggungjawab kita, maka kereta tu akan jadi manfaat pada kita walaupun kereta tu kecil. Dan sebaliknya, maknanya sekadar kita bermusafir. Kalau kita musafir tuan, kita pergi berjalan lah, pergi Korea ke, pergi Hatnyai ke, pergi Aceh ke, pergi sebaliknya kan. Kita musafir ni, kita bawa yang perlu saja. Itu yang kata dunia sebagai tempat musafir ni, kita bawa yang perlu saja. Sebenarnya kita tak bawa lah hebat-hebat. Nah, kita bawa dunia ni, duduk atas dunia ni, bawa sekadar perlu saja. Nah. Kemudian yang kedua, di antara pengajaran hadis tadi, jadikanlah diri kita ni sebagai seorang musafir di perjalanan. Orang yang bermusafir ini tidak membawa semua yang dimilikinya berbentuk harta. Kita hanya membawa bekalan yang perlu dan sekadar sebagai bekalan. Harta yang kita nak bawa ni, apa dia tuan-tuan, perempuan? Bawa satu ilmu yang kita dunia ni, duduk di dunia ni, kita rajin bagi ilmu dekat orang. Kan? Maka ilmu itu menjadi satu bahan kepada kita untuk kita bawa ke akhirat esok. Kalau kita bagi harta hebat ke orang pun, orang tak manfaat harta tu, maka harta tu akan jadi, dia tak bawa ke akhirat. Tapi kalau kita bagi benda tu, kita ada duit, kita ada harta banyak, tapi kita infak pada jalan Allah. Kan? Kita ni lamat lepas je kalau ada orang derma, ada orang minta sumbangan, kita nak bagi. Sebab apa? Itu adalah harta akhirat kita. Cikgu sekalian, nampak tak? Maknanya kalau kita duit banyak tapi kita tak buah dan tabung, kita tak ada infak, ataupun kita buat benda, kita tanam kita buat getah sebagainya, dapat hasil banyak, kita menjalankan perniagaan, kita tak buat keluar zakat. Kan, gaji kita simpan dalam tabung, dalam akaun kita, sampai satu ketika banyak dalam akaun kita, sebab kita tak belanja duit tu, sebab kita ada duit luar, maka duit tu cukup satu tempoh kita nak kena buat keluar zakat untuk dia. So benda tu menjadi satu bekalan untuk kita bawa ke akhirat esok. Cikgu ingat senang, kita nak balik akhirat esok ni, kita nak balik tempat yang selama-lamanya. Bukan tempat kita seronok. Di dunia ni kita boleh seronok, kita boleh bergembira dengan harta kita boleh bergembira dengan kesihatan yang Tuhan bagi kat kita dan seumpamanya. Tapi bila kita balik sana esok ni, habis semua tak ada dah. Nah, semua tak ada. Yang kita bawa apa dia? Yang kita bekalkan di dunia ni. Maknanya kalau kita rajin sembahyang, kita rajin buat keluar zakat, kita rajin sedekah, kan? Tak perlu banyak sedekah. Jauh kata ustaz, nak sedekah mana boleh, gaji pun cukup-cukup ya. Kan? Jadi kalau sedekah ke orang, mana nak cukup gaji? Kan? Kita kena timbul benda tu. Sebenarnya Nabi ajak kita tu supaya bila kita balik di akhirat esok, kita tak jadi orang yang muflih. Kita jadi orang yang muflih ni maksudnya kita ni nampak ya kita hebat, tapi kalau dunia orang tengok itu hebat, tapi dideklarkan sebagai muflis. Kan? Ada benda yang dia buat kesilapan. So balik akhirat esok, kita balik bawa bekalan untuk kita duduk yang tempat yang selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, seorang Muslim perlu bersegera melakukan amal kebajikan, memperbanyakkan ketaatan dan amal soleh sebagai bekalan perjalanan menuju akhirat. Yang ni Nabi pesan kita melalui hadis tadi ni. Pasal apa? Nak buat ibadat ni dia kata jangan tunggu lama. Kalau siang, pagi jangan tunggu sampai petang. Bangun pagi, tak apalah, cadang nak pergi sedekah sikit dekat masjid tu. Tak apalah, tengoklah petang malam sekejap lagi. Contoh lagu tu saya ni nak buat kebajikan, nak infak harta saya dah lah sikit, beda hak ni nak pergi pagi, tengoklah tahun bulan depan lah pagi. Kan?
Kita duk tangguh. Duit kita ada sikit, kita ni gelam banyak, tapi dah gadai-gadai sikit, tak apa banyak sangat, berat sampai jalan sangat sebelah. Kan? Banyak sangat tu, tak lagi orang tu tak mau bagi kat kita, orang tu tak mau bagi kat kita, mak kita tak mau pakai, kita pakai. Banyak dah jadi hak kita dah. Memang dah jadi milik kita dah. So kita kata lebih baik kita pergi gadai lah. Ataupun kita pergi tebus lah. Kita pergi buatlah macam mana pun cara dia, akhirnya balik ke dapat kita pergi buat keluar zakat. Pasal benda tu duduk kat kita cukup sampai tempoh. Ataupun kita kata baik-baik pergi infak dekat tahfiz, infak dekat pondok-pondok mana bagi. Kemudian ada orang nak buat pembinaan masjid, surau apa semua bagi. Pasal apa? Tuan-tuan tak nampak dunia, tuan-tuan akan nampak di akhirat esok. Kalau tanya orang duduk dalam alam kubur lah ni pun, kalau dia boleh jawab kat kita, dia kata boleh pempek, empat infak lah, kata empat banyak simpan buat apa, empat balik dia duduk dia dalam alam kubur ni sebagai transit nak pergi ke alam akhirat nanti. Allahu Akbar. Macam-macam Tuhan tunjuk. Tapi dah kita tak pernah masuk lagi. Benda tu dipanggil benda sam'iyat. Ya, benda yang kita tak pernah tengok. Dengar ya orang masuk dalam kubur, orang duk cerita pasal hadis ni, bila mana jasad kita, bila mana orang mau masuk dalam kubur sampai ke tahap pinggang ni, orang kambuh dalam kubur apa semua, malaikat ni macam-macam jenis, yang mana amal ibadat yang beriman jenazah tu, maka mai tu orang malaikat yang wajah dia senyum cantik, hak mana hak jenis kaki dunia ni, hak dia aku yang punya ni, semayang ni contohnya, kalau boleh semayang ni semua nak buat 2 and 1. Maksud 2 and 1 ni maknanya semayang asar ni rapat-rapat dengan maghrib, semayang zuhur ni rapat-rapat dengan asar. Pasal apa? Tak kena ambil wuduk 2 kali, ambil wuduk sekali, dia kata yang kedua baru fake. Yang kata baru fake pasal apa? Pasal buat awal, buat lewat sekali, buat awal sekali. Tuhan tak marah. Oh, dia ingat ibadat ni hak dia juga. Ya, ni cikgu kena ingat. Teruk tak mana pun kerja, buat apa tak mana pun, balik ingat. Kita kadang-kadang balik ngajak ni pukul 12.30, pukul 7.30. Sampai di rumah ni, orang duk bang lah. Kalau kita hak ngajak di tadika, hak yang di masjid ni, balik keluar daripada tadika tu sama dengan Tok Bilal Azan. Tok Bilal Azan. Dia kata balik mayang rumah. Ya, balik mayang rumah, kotok makan apa semua. Padahal dia duk tahu dah, takkan tak buat telekung dia dalam kereta dia. Buat telekung lah kita dia, pergi semayang. Pasal apa? Balik kat gedam, pergi belah apa tembok pula. Pergi jadi masalah pula nanti tu, dia jawab kita dengan Tuhan. Jawab kita. Pasal apa? Pasal waktu dah masuk, kita balik tadi di sekolah tadi, waktu dah masuk. Banyak tadi kalau kita duduk di masjid, tapi ada duduk di dewan pun, kalau kena keluar lalu kau masjid suruh orang azan lah. Tak apa. Tak apa. Main rumah. Padahal kita boleh dah, benda tu dah masuk dah, kita semua balik pukul 12.30, pasal tu dah ni zuhur awal. Semayang kita. Pasal apa? Takut sekali lagi bila kita balik tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang akan jadi di jalan, kita tak tahu, selepas tu kita tak tahu. Kita tak pernah tahu apa yang akan jadi. Bila mana kita berada di pertengahan jalan. Takut apa? Takut sekali lagi bila kita balik tuan-tuan, jadilah benda-benda yang tak diingini. Masya Allah, tabarakallah. Jenuh jawab kita. Sedap-sedap kita tadi berasa macam duduk di masjid. Sedap-sedap jaga-jaga duduk dalam kubur. Tuhan tanya tadi hang keluar balik tadika tadi waktu mana? Pukul 1.15. Bukan masuk dah lah ke zuhur 1:08 kan masuk dah. Pasal apa hang tak semayang? Ya, mayan rumah, ingat nak mayan rumah. Tapi balik-balik belakang Tuhan ambil umur kita. Kan? Pasal apa? Pasal Allah sebut dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ayat ni Allah sebut apa? Ayat ni sebut Allah sebut di sini, dan tidak seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok. Ni sama ada baik atau tidak. Esok ni maksud dia inni fa'ilun zalika ghadan, ni maknanya esok ni tak lagi. Ni kita duduk zuhur lah, asal tak lagi kita yakin nak kita boleh sampai? Tak, kita tak tahu. Maghrib? Tak. Minggu depan? Tak, kita tak tahu. Tak lagi kita balik ni apa akan jadi ikut jalan ni, kita planning lah. Balik sekali lagi daripada sekolah, singgah dekat kedai contohlah kita singgah di kedai 7E ke,
singgah di mini mart mana kat mana-mana ke, kan, family mart kalau ni orang tengah duk pergi family mart, kan, ataupun sebaliknya beli benda nak balik makan, tiba-tiba tak ada sampai rumah, benda tu jatuh, ataupun beli tertinggal. Lah ni faktor umur lah, beli tinggal, bayar terkejut tergempak tengok kucing keluar benda tu tak atas tepi tu, balik dia betul je, tak makan apa. Nampak tak Tuhan tentu tak? So jadi maknanya ibadat jangan tangguh-tangguh. Nah, ibadat jangan tangguh-tangguh. Pasal apa? Pasal tadilah Allah sebut dalam surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Siapa pun yang mengetahui akan berlaku benda selepas tu. Jadi maknanya kita kena buat ibadat sungguh-sungguh. Pasal apa? Takut kita balik itu tak sempat untuk kita buat ibadat. Kemudian dalam mafhum hadis tadi ni Allah sebut lagi, Nabi sebut lagi, rebutlah, dia kata setiap Muslim perlu merebut kesempatan yang ada sebaik mungkin. Lakukanlah amal ibadat ketika sihat dan masih hidup. Sihat ni kena buat sungguh-sungguh. Kalau tanya orang sembahyang atas kerusi, orang sembahyang duduk atas kapek biasa tu, tanya dia duduk tengok. Ada duduk atas kerusi tu kan, dulu masa duduk sempurna elok ni, dulu berasa macam payah, nak rokok susah, nak sujud susah. Perempuan cuba tanya, tengok jiran kita hadus semayang di soh masjid surau tu, masa sihat tu dengan lah rasa macam mana. Kau seronok duduk atas kursi, ya, mesti orang hadut atas kursi kata eloklah, buatlah apa, bahagialah hamba semayang, boleh lipat kaki duduk di bawah elok, sempurna elok. Kami ni kan duduk atas kursi, sekali nak rokok, nak sujud lepas semua tak sempurna. Macam-macam tanya orang pula, ramai pula duk naik tangga tu, hak pakai tongkat tu, Allah, nak boleh ragas tangga teruk. Jadi kita hak sihat ni manfaatkan, manfaatkan kesempatan, lakukanlah amal kebaikan kita masih hidup. Sakit dan ajal ni boleh berlaku bila-bila masa. Sakit kita ni kemarin tengok kawan tu sihat, hari ni memang tak payah makan, tak boleh makan lah, dia jadi perut lagu anak tak. Kemarin dia makan sakat lah. Nampak tak? Kesempatan yang ada itu menyebabkan kita tangguh, Allah Ta'ala akan bagi kat kita. Kemarin lagu lain, hari ni lagu lain. Kan? Cikgu-cikgu sekalian, ingat semua kita ni akan jadi penghuni kubur, akan balik menjadi warga padang mahsyar, warga di alam akhirat. Kita tak mahu satu ketika nanti kita berjawab di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Rabbul Jalil, di atas kesilapan kita, di atas keterlanjuran kita, di atas biadab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kesempatan Tuhan bagi kat kita dengan umur kita yang masih lagi sihat, boleh buat ibadat, nak pergi mengajar, Tuhan bagi kat kita kesempatan sihat. Ada ketika orang tu dia nak pergi mengajar ni, bahasa macam bahasa tak larat lah. Kita ni capai beg, capai buku rikasan, capai apa benda-benda, seronok Tuhan bagi. Apa beza dengan orang tak sihat? Orang tak sihat ni dia kata, gagah nak pergi habis hujung tahun dia tak mau sambung dah. Tu orang yang tak sihat. Biar ada juga orang tak sihat pun dia tak mau sambung juga. Tu pulang masing-masing lah, hak masing-masing. Tuan rasa nak meneruskan kehidupan sebagai murabiah, sebagai seorang yang pendidik, teruskan. Pendidik ni nak bagi kat tuan-tuan, kat puan sekalian, keluarga tadika Islam sekalian, cukup mulia. Cikgu ni nak bagi dia punya martabat dia cukup mulia. Sampai nak mati pun orang panggil cikgu. Kan? Kalau kita cikgu, kita nama sekian-sekian. Daripada kita mula mengajar sampai kawan tu mengaji habis, lepas tu peringkat pra, pergi peringkat rendah, pergi peringkat menengah, pergi peringkat universiti, pergi peringkat tertinggi, sampai menjawab jawatan yang tertinggi, dia jumpa kita, dia tetap panggil kita cikgu. Walaupun jawatan dia tu lebih 10 kali ganda hebat daripada kita, dia tetap panggil kita cikgu. Kan? Jadi maknanya kita pencin lah, tak ajar lah, pun dipanggil kita sebagai cikgu. Nak buat ibadat ni tuan-tuan, kena buat ibadat sungguh-sungguh supaya kita mengajar ni tak ada siapa duk push kita lah. Ni saat lagi suruh push kita bawa buku ringkasan, push kita supaya siapkan buku ringkasan, siap berbuku rekod sebagai seorang pembantu sebagainya. Pasal apa? Pasal kita tidak ada keikhlasan.
Kita rasa aku mengajak ni, alah, saya tak ada kerja lain mengajak lah, kan. Sedangkan satu benda yang Allah Ta'ala bagi benda besar kepada kita, supaya kita ni boleh tak jadi seorang pendidik yang boleh dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam mafhum hadis tadi ni, rebutlah peluang beramal ketika kita masih muda. Ketika kita muda, ketika kita sihat, ketika kita berharta, ketika kita lapang, dan semasa hidup ini peluang yang ada tak akan berulang lah. Kalau kita sihat, lepas tu dia nak main lagi kalau sihat, dia akan lepas sihat sakit, lepas muda jadi tu dulu kita seorang cikgu yang muda, Allah, membujuk lalu melintang patah, apa yang orang kata semua buat. Duduk di baling, suruh main ustaz, lala juga ustaz ini main. Umur kita hampir nak sampai 60, 58, 59 terus main. Allah, fikir banyak sekali. Saya dulu ni, perempuan sekalian, masa mula-mula kerja dulu, umur 20-an ke atas, kan. Jadi saya ni diberi tugas untuk memberi kursus kepada guru satu negeri Kedah ni, perempuan. Jadi saya ni perempuan, mai pagi ni kadang tak mai pejabat dah, tak pansekat dah. Tak lagi saya tengok jadual timetable saya, jadual hari ni balik, tak lagi hari ni Bandar Baru, tak lagi ni Kulim, kan. Langkawi tu sebulan pi 2 ataupun 3 kali, tak lagi naik bot PP Langkawi. Tapi tak berumut, sikit pun tak berumut. Pasal apa? Pasal sihat. Mai lah umur Faisirih lah ni, Allah, bukan kata tak apa sihat, tapi sihat lah. Tapi taklah berapa sihat macam dulu. Kalau orang sebut kata ustaz pi baling, telah nak liuk dulu lah, telah nak liuk dulu, baru fikir baru nak pi. Pasal apa? Baling kan. Kalau kata ustaz lagi pi Bandar Baru, Bandar Baru tanya 3-4 kali pasal boleh pi. Tapi kalau dulu lah, lepas Bandar Baru, tapi Bandar Baru, okey, lepas Bandar Baru nak pi mana pula? Pasal apa? Pasal sihat. Cikgu, okey, kita tak reka. Biar ni mengajar mana? Tadi kau saya cakap pergi mengajar, lepas kata tak lagi cikgu kena pergi jabatan. Jabatan lah, boleh? Pergi jabatan pula. Pasal apa? Pasal sihat. Sihat ni habis rank lah. Orang belah balik kita habis rank, ya, buat kerja. Tapi kena ada keikhlasan lah. Jadi cikgu ni, pendidik ni perempuan, kena ada keikhlasan. Jangan sampai kita buat program apa, cikgu duduk belakang. Hak ikhlas tu tak apa ramai, hak kurang ikhlas tu pun lebih ramai daripada hak tak ikhlas. Padahal kita seronok dengan profession kita, seronok dengan penglibatan kita. Perempuan bila apa nama? Bila jadi seorang guru ni, Allah, seronok. Apa langkah yang cikgu ambil bila kita dapat tawaran pelantikan sebagai guru tadika Islam negeri apa-apa? Alhamdulillah, seronoknya. Ada ke orang nampak dapat jawatan ni? Contohnya kita minta jawatan banyak, kan? Tunggu jawatan kita hak nombor, hak satu lagi sampai sebab hak mula kau tadi kau pemain kau kata dapat ni, tengok bebeh mulut cikgu tadi kau, kan? Lepas tu pergi kerja habis kurang seminggu dah, seronok dia tadi kau dapat pula tawaran jadi apa nama, adalah apa-apa benda yang kita minta mau pi, jadi guru tadika seronok. Guru tadika masuk pukul 8, balik pukul 12. Senang 4 jam ni kerja dekat tadika. Lepas tu tak teruk mana pun. Dia kasan kalau rajin buat, kalau tak rajin tak buat. Buat dengar kata lepas jabatan nak turun mic ke, buat. Dengar lepas tak turun mic tak buat. Contoh. Contoh. Pasal apa? Pasal kita rasa bahawa sedangkan hak mai temu juga nak jadi guru tadika ni sampai mai jumpa, boleh dah tolong sampai tak ada kerja apa di rumah. Tapi tak dapat rezeki Tuhan tak bagi kat dia. Dapat kita ni melek, dapat pun tak apa, tak dapat tak apa. Nampak Tuhan tunjuk macam-macam keadaan. Sedangkan patutnya bagi kat orang tadi, tapi rezeki milik kita. Rezeki Tuhan tentu. Sejak azali Tuhan tentu lah. Si Fulan, Ibn si Fulan, bila hang beranak, dah tahu dah rezeki hang ni akan jadi apa, Tuhan tahu dah. Hang nikah dengan siapa pun Tuhan tahu dah.
Nak nikah dengan siapa, suami hang kerja apa, semua tahu lah. Hang nikah berapa kali ke, kali ke berapa ke, anak hang dah berapa ke, anak hang dah kerja apa ke. Kan, hang lepas hang jadi cikgu ni, hang jadi lugu mana, lepas hang jadi, semua Tuhan tetap. Kita tak boleh planning macam mana. Sebab tu orang yang tak nikah hari kata, nikah hari? Tak tak nikah. Oh, tak boleh, tu Allah Ta'ala tentukan. Kan? Lepas tu kau untuk menikah tak? Hang anak apa orang? Anak seorang lah, bagilah cukup 2 orang. Lepas tu kau anak 2 tak? Anak apa? 2. Lah, bagi cukup 3. Oh, dia ubah ketentuan Tuhan pula. Kan? Allah tentu dah hang nikah ke, hang tak nikah ke, hang dapat anak ke, hang tak ada anak ke, hang dapat suami hang hebat ke, hang dapat suami hang tak berapa hebat ke, semua Tuhan tu. Pasal apa? Pasal sejak azali. Lepas tu kita sebagai seorang Muslim kena ingat cakap-cakap kita tu kadang-kadang menyebabkan kita condemn Allah. Wal'ayyadzubillah. Cakap kita tu seolah-olah kita tak tahu, kata salah kita. Nampak tak tuan-tuan? Ni kita hari ni duduk tengok YouTube. Kalau tak tengok sekali lagi mereka kata tak ada pula dalam Google Form tu nak kata mereka tengok. Kan? Tengok bila tengok ni, buka kamera ataupun buka YouTube kita ni. Kan? Lepas tu kita pergi duduk goreng cicok. Hak ni duduk cakap seorang-seorang. Saya duduk cakap lah. La ilaha illallah. Dengar lah ujung-ujung telinga. Lepas tu suami katanya, Tuhan buka apa tu yang tak dengar. Dia kata tak apa, buka tu nak menyebabkan kata saya tu ada duduk tengok apa YouTube tu. Sebab tak lagi pokok jabatan tu bukan boleh, tak tengok, tak isi form. Ke depan ni potong kami punya, adalah pokok tu tak berjalan ada tu ya. Contoh cikgu kena ingat biar keikhlasan dia keluar daripada diri kita. Macam orang pergi semayang masjid lah kan. Orang pergi semayang masjid, pergi duduk dengar tulis apa malam-malam apa semua tu. Lepas tu Nabi kata orang pergi buat ibadat ni, dia ada 4 golongan. Nabi kata 4 golongan orang buat ibadat, Tuhan campak dalam neraka. Tuan-tuan, perempuan, pergi buat ibadat, tiba-tiba Allah Ta'ala tak nilai. Kan? Nabi sebut dah. Siapa pergi semayang, kita ni kadang-kadang kita ni duduk pergi semayang di masjid, duduk pergi semayang di surau, semayang di madrasah kita kan. Sampai mai ada orang, ada 4 golongan kata Nabi. Dia pergi masjid, dia masuk dalam masjid surau, dia tengok siapa tak main ni. Tak apa. Dia ni tak pernah main masjid dia. Laki dia kontrol lah tu. Kan? Kita ada buat label orang. Kiah ni tak nak main dia ni. Dia ni mayang maaf dengan laki dia ada rumah ya. Tengok contoh lah. Kan? Kemudian tu yang pertama, yang ni jenis ni pun Nabi kata orang yang jenis duk tengok orang tak main, tengok orang tak main. Hak ni Tuhan kumbang dan neraka. Yang kedua apa dia? Yang kedua sebab orang yang pergi tu dia pipi tu dia tengok ramai. Dia pipi madrasah, pipi apa nama surau tengok ramainya orang. Ramai hari ni. Mesti ada kenuri nasi Arab tu, tak nasi Arab laksa. Kan? Ataupun apa dia lah buat kenuri. Label orang pula orang main masjid ni nak makan. Ramai orang masjid ni mesti makan. Jadi maknanya menunjukkan bahawa kita ni melabelkan orang. Tadi dia duduk tengok orang, siapa main, siapa tak main. Ni label pula. Dia ni kalau ada muka dia, ada muka pizza ni, dia ni mesti ada kenuri. Tengok muka tu dia lagi. Siapa-siapa lagi dah contohnya. Kan Nazirah. Nazirah. Tengok Nazirah tak pernah main surau. Tiba malam ni main surau ni. Kenyih mesti ada kenuri. Jadi kawan tu pun barulah malam ni teringin nak pergi. Dah nak menjadi rumah tangga dah, nak pergi dah masjid surau. Esok ni senang nak ikut suami pergi masjid surau. Pok tu dia hentam dia. Tak pernah tengok ni malam ni rumai. Nampak? Orang yang hentam ini juga Nabi kata akan dihumam ke dalam neraka. Hang pergi masjid, hang pergi surau, hang pergi buat ibadat, hang kira duk label orang. Tu yang nombor 2. Nombor 3 kata Nabi, apa dia? Syaitan duk bisik dekat makmum. Kita pergi jadi makmum lah. Jangan dengar kawan tu baca. Aku duk dengar Ustaz Muhsin baca, Ustaz Baharum mengajak kami, Ustaz Halim baca lagu lain. Dia baca tengok lepeh. Bismillah pun lepeh. Kita ni duk nilai orang. Hang tengok dia angkat takbir. Allah macam mu'allah pun. Nampak tak? Kita pergi semayang tapi kira duduk buah label orang lah.
Dia tu suara tak sedap. Dia ni kalau jadi imam pun tahu lah. Suara macam tak puru. Lo nampak tak? Kita duduk level lah. Nampak siapa dia ni? Allahu Akbar. Oh, Pak Londin ni suara dia tak sedap. Nampak tak? Yang ni pun kata Nabi rumbang juga dalam neraka. Hang pergi semayang, hang kira duduk pergi duduk table orang juga. Hang duduk kata kat tu imam, orang duduk jadi imam tu. Kemudian yang keempat ialah tu imam. Tu imam ni kalau dia pergi jadi imam, dia tengok jemaah belakang dia ada 6 orang. Nampak? Dia tengok jemaah dia ada 6 orang belakang. Dia baca kuat dah, baca derah. Baca lambat-lambat lah. Dia baca kelang kabut kan? Ada padahal 4-5 orang aja belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari itu penuh masjid dia. 60, 70 orang, 100 orang jemaah belakang. Tu dia angkat takbir macam azan tu. Allahu Akbar. Oi, tu imam ni azan kan angkat takbir. Pasal apa? Pasal belakang ramai tu. Tadi Allah Akbar. Ni Allah alhamdulillah. Pasal ada 4-5 orang. Maknanya tu imam ni mendapat, dia nak dapat redha manusia, bukan dapat redha Allah. Yang ni Nabi kata jenis pergi semayang macam ni pun kena rumbam juga dalam neraka. So jangan jadi 4 golongan ni perempuan. Kita nak buat ibadat, nak pergi masjid, nak buat apa, jangan. Kita jangan duk pergi label orang. Jangan duk pergi buat lebih-lebih kurang kat orang. Itu tak boleh. Ya? Kita pun pergi sekolah pun kadang-kadang kita pergi tengok kawan tu hari ni kita nampak bahasa elok sikit, pakaian kita kemas sikit, duk alin tengok kawan. Dia ni tak ada baju kan nak pakai beri elok. Nampak? Padahal dia ni pakai yang terelok dah. Jadi kita pula duk jadi benda yang tak elok menyebabkan orang tak puas hati kita. So kita buat kerja, kita buat satu amalan, kita buat apa-apa pun, ini adalah satu persiapan untuk kita menuju ke akhirat. Ya? Balik ke alam yang kekal buat selama-lamanya. Sebab tu Allah sebut dalam surah Luqman juga, selepas daripada ayat yang saya baca tadi, Allah sebut mana, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Makna dia apa? Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Allahu Akbar. Jadi kita tak tahu tuan-tuan. Nak mati kita tak mana, kita planina dengan suami, abang nak cadang, abang nak mati kat mana? Abang nak mati sebelah yang, jangan nak mati kat mana? Kita mati kat kondo boleh, kondo. Contohnya kan. Kita mati kat rumah mak boleh tak? Abang mati kat rumah mak cik boleh tak? Boleh. Ya, kita janji pasal kita tengah-tengah duduk dekat-dekat dulu ni pasal nikah Allah tanya nak mati sama mana, semua tanya. Soal selesai habis semua. Lah tak tanya lah, ni aku suka hang. Kan? Lah ni pun aku suka hang. Pasal apa? Pasal kita tak merealisasikan apa yang kita sebut di awal. So jadi maknanya bila kita dah nak menuju ke alam yang kekal buat selama-lamanya, kita kena ingat. Sebab tu dia sebut di bumi manakah kita nak mati, tu kita tak boleh tahu. Kan? Contoh cikgu nak meninggal, contohnya biarlah aku ni meninggal di Kok Diang, aku nak duduk di Kok Diang, aku nak tanam di Kok Diang, kampung lama aku orang Kok Diang, tok nenek aku semua orang Kok Diang. Kata pergi mati di Muat, mati di Muat. Pasal apa? Adalah kita pergi sana apa-apa. Kan? Contohnya kita duduk di mana tu? Duduk di Batu Pahat. Duduk di Batu Pahat. Mati di mana? Mati di Batu Gajah. Nampak? Kita tak tahu. Soal planning kita nak mati kat mana tu, hanya Allah sahaja yang tahu. So jadi bila kita tak tahu yang tu, kita buat persiapan. Kita semayang, contohnya saat lagi ni kita semayang Zuhur, saat lagi ni kita semayang Asar, saat lagi ni semayang Maghrib, semayang sehabis-habis hebat. Angkat takbir Allahu Akbar. Yang angkat takbir Allah. Ya Allah. Macam orang tak makan nasi seminggu. Padahal tadi kena apa, kena kencok, kena
apa pizza, lepas kena pizza kena Vietnam roll, lepas Vietnam roll kena apa lagi dari kan makan ni. Tapi bila sembahyang Allah ya Allah, macam orang tak makan nasi minggu. Kita buat ibadat dekat Allah macam cincai. Mayang tu kain telekung tu petik lalat penuh kat atas tu kan, anak telekung tu kalau rendam dalam tu baldi berhitam naik. Mau tak ni daripada beli dah keluar tak basuh kan. Padahal kita nak semayang, nak berjumpa, kita ni nak semayang perempuan, kita nak dialog dengan Allah, kita nak berjumpa dengan pencipta kita Allah Rabbul Jalil. Takkanlah kita nak jumpa orang hebat kita pakai lekeh. Kalau orang panggil cikgu, hari ni cikgu-cikgu semua kita ada program di Raya Hotel, Tungku Sultan menyuruh kita untuk pakai semua pakai elok lah nu ajar nak tengok guru tadi ke. Betul tak? Mesti betul. Tak ada tudung tak pakai, tudung kemboja tak pakai, tudung harga RM15, tudung semua hebat-hebat, baju hebat-hebat, kasut hebat-hebat. Pasal apa? Ni majlis aja. Pakai area ni, beli area ni, new arrival kan, pakai apa semua, harga 180, 200 lebih. Kata nak semayang lah, telekung hak yang 3 bulan. Telekung 3 bulan tu dah tak basuh. Angkat bawa keluar daripada beg, buka beg tu, dia punya bau tu. Hak tu lah semayang. Cuba tuan-tuan pergi ke RNR, semua perhati kadang-kadang Allah. Dia hak orang metok tu elok dah, tapi hak orang ambil semayang di lumpuk, dia tak empuk di situ, tak sebelah kali dia buh. Kita nak semayang nak buh di muka pun tak ada. Nak telekung, nak buh telekung pejam mata nak buh. Dan buh ni macam kan. Tapi benda nak buat ibadat kat Tuhan ni kena buat elok. Kita nak pergi mengajak pun pakai, kalau 5 hari seminggu tu mana ada pakai baju yang sama, ada tak? Cikgu-cikgu pakai baju yang sama. Hari Ahad sama dengan hari Senin kan. Minggu dia ada dua pasang baju. Ahad dia pakai, Isnin dia pakai baju lain. Lepas tu Selasa pakai baju Ahad balik. Rabu pakai apa? Ada tak? Tak ada. Ada tak tadika kita ada pakai? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya kita nak pergi mengajak pun nak berdepan dengan anak murid kita ni. Allah, anak murid kita akan berhenti nilai, tak arti nilai apa. Tu pun kita pakai cantik, hebat, segak. Ni nak berdepan dengan Allah. Dengan Allah sejadah pun ambil ikut dan lah. Jangan kita buat macam tu. Kita nak jumpa dengan pencipta kita, Khaliq, orang yang menjadikan kita. Maka kita pakai elok-elok, baca elok-elok, angkat takbir elok-elok. Ni rukun 13 pun gelong. Allahu Akbar. Padahal takbir tu ihram rukun Allah kan. Lepas tu berdiri, betul berdiri tegak rukun tak? Rukun. Kadang-kadang lah, melekan dia tu jenis bungkuk. Mayang Akbar. Kan? Kadang-kadang kita makin mayang subuh tu. Allah nak makin tu pun lelaki kita ingat. Apa ni mengajak tadi kau je tengah mau subuh enggak pukul 7. Umur dekat. Nak pergi mengajak umur dekat. Ya, contoh. Jadi makna ibadat kita kena hebat. Nak berdepan dengan Allah ni mesti kena hebat. Jangan sementara Tuhan tahu kesihatan kita yang sihat, kita ada lapang masa, kita boleh Allah Ta'ala bagi kat kita kesenangan dunia. Benarnya kesenangan ini adalah ujian Allah. Siapa yang senang ni Allah Ta'ala uji. Lepas tu orang senang ni nak bagi kat perempuan, kadang-kadang lalu tabung kat depan dia. Tabung pula lalu kadang-kadang kita lu makan kat pergi keluar makan tau, singgah makan kat kedai kata ni sumbangan sikit nama tapi tak apa lain kali kita nak bagi tu kita rasa macam sayangnya duit, padahal Allah ataupun kalau bagi pun kadang-kadang ni mahal tapi ni buat di mana ni ni siapa seorang pakai demam ni ni apa dapat komisi pun orang bertanya macam boleh pencing tu padahal bagi apa alah RM1 ni aku nak bagi sampai RM10 RM1 dengan ujian Tuhan bagi kesenangan ni bukan senang jadi jutawan. Kepada orang makan anggur, kita boleh makan anggur. Orang boleh makan pergi ke tempat-tempat makan yang viral sekarang, kita pun boleh pergi, kita boleh makan.
Kan? Orang pakai pakaian yang viral-viral, kita boleh buat juga. Pasal apa? Senang, kita ada teknologi yang canggih sekarang dan sebagainya. So ini sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang pun ujian, susah pun ujian. Orang susah cara susah, orang senang cara senang. So ingat, kita punya khulasah kita kesimpulan kita, buatlah ibadat waktu senang, waktu lapang, waktu sihat, dalam keadaan kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takutkan Allah. Platform kita dalam kuliah tafakur ini sebagai nak bagi jentikkan sikit pada hati kita supaya kita takut dengan Allah. Kalau orang yang takut dengan Allah ni, dia nak pi lewat menganjak pun dia takut. Pasal apa? Rezeki Tuhan nak bagi kat kita ni, kan? Masa tu biar kita korban sikit. Pasal apa? Allah. Dulu kita tak ada kerja, Tuhan bagi kita kerja. Dulu gaji kita kecil lah, Tuhan bagi gaji besar. Kan? Dulu pakai gerek, lepas tu boleh pakai motor. Dulu pakai motor lah boleh pakai rek. Nampak? Itu kesenangan Tuhan bagi kat kita. So kita bila dah jadi sebagai tanggungjawab seorang pendidik, tanggungjawab kita dah ada tanggungjawab, buatlah semaksimum yang boleh. Nah, pasal apa? Sebab kita nak berjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sanggup kan nak berdepan dengan Tuhan? Tentu sanggupkah kerenah mehnah yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia ni kita nak jawab dengan Allah? Kita nak jawab apa? Pada tuan-tuan baca dalam surah Sajdah pagi Jumaat tu, Allah sebut dalam ayat, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila kita mati ya, Tuhan tunjuk habis perangai kita. Perangai suka kelentong orang, perangai suka tak dengar cakap orang, perangai lawan laki, perangai laki lawan macam-macam. Kan kita ni hebat lah. Nampak macam bagui, tapi laki suruh bancuh ayat kopi cawan pun tak bancuh. Mak kata balik dah sekolah, balik lah. Sekali lipat sana baju dah ada satu bakui. Mak ni dah, mak tak tahu kah cik balik kerja ni, cik pergi kursus OBS. Kursus OBS ni cik telena dengan ustaz duk cakap pun cik gagah. Mak suruh lipat pula baju sebakui. Alah, aku tak larang lipat lah sah. Contoh kan. Buatlah kita kata, mak kata kisah lagi lepas hang lipat, lepas tu hang basuh sebakui lagi. Sebab hari ni cuaca elok, tak hujan. Mak ni lah, esok ada lah, esok cik basuh contohnya. Nampak tak? Kita ni suka buat kerja yang sampai orang tak, kita duduk rumah balik rehat lama lah. Balik belaki kita balik pukul 6. Yang macam ayat kopi ambil rasa macam ni, pergi di dapur, ayak tu panas dah, ayak tu tekan apa, ada otak lah. Orang kata kat lelaki dia, ada otak dia kata. Tapi dah dia rasa tak ada apa. Tak ada apa yang menyebabkan. Padahal tadi ni dia hebat. Dia pergi semayang sunat ba'diyah, qabliyah, semayang rawatib tu lagi. Apa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu duduk naik kereta pergi sekolah pun duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tata balik pergi dakar lah kisah lah. Seminit pun tak. Ni, abang yang duk suruh cik buat tu. Kalau abang belajar daripada dulu, lama terdik bila. Bukan setakat ayat kopi pun boleh buat nyeri. Pergi beli tumbuk biji kopi buat nyeri. Tapi dah penyegan. Oh, kawan tu pun tak kata apa. Nampak? Nak mudah ya nak masuk neraka orang perempuan ni, Allah. Sampai Allah Ta'ala labelkan satu label neraka ni untuk orang yang perempuan yang dah kat lelaki. Jangan main. Kan? Buat ibadat cantik dah. Jadi cikgu bagus dah. Tapi kadang-kadang sikit Tuhan jentik pun. Kan? Kita kadang-kadang mak kita tu tak apa sihat, bela kita lama dah. Bela kita daripada nakai tak tengok tu. Mai lah nak rasa lah senang kita sikit. Dia kata, yam-yam weh, hang kalau balik mengajar, hang beli kat aku
onde-onde, aku lapang onde, mak ni makan bila bengkang biar apa. Kawan tu nak makan onde. Kan, awak nak makan onde. Cik malas nak pusing kereta bila. Allah, mak kita nak hidup per hari lagi. Mak kita nak hidup per hari kan. Kadang-kadang teman kita nak balik lah. Ni. Cik boleh tak pergi beli apa nama mi mamak lah. Dah, mak ni nak makan mi mamak pula dah. Mak oi, cik tak larat lah ni. Tadi ni jabat tu sepas satu kerja. Lepas satu kerja. Lepas kerja suruh cik lah. Tapi lepas tak hari-hari pun nama boleh lepas tak sebut cik. Kan? Tiba-tiba mak pula balik duk suruh beli yang nu, beli yang ni. Cik rasa macam nampak lah. Tadi duk tolong orang kat jabat cantik lah. Kan? Orang suruh buat kerja apa sampai orang tak sebut nama kita pun kita buat juga. Pasal apa kita nak taat. Tiba-tiba mak kita suruh beli benda sikit je. Kita tak beli. Hal tu menyebabkan Allah Ta'ala kata nanti saat kan malaikat nak tolak kita lah, tolak masuk nak syurga. Nanti saat ni mak dia suruh beli mi ni, dia tak beli ni hari tu sekian-sekian ni, bawa keluar balik. Sebab tu Allah sebut dalam surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kemudian kita berdoa pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, absarna, aku tengok dah ya Allah, tu dia teruk dia panggil aku. Tuhan satu pun tak skip. Kalau kaki kencing kawan, kalau kaki murung orang, kalau kaki jahaka orang, kan? Nak abang kata kita lah hebat, kan? Kalau apa-apa kita lah hebat, tepuk meja, ni marah orang, oh kita lah hebat. Allah, Tuhan tahu, kan? Hang semayang ke, hang tak semayang ke, hang macam-macam Tuhan tahu kat kita. Pasal apa? Pasal Tuhan yang menjadikan kita, kan? Itu jadi peringat-ingat. Peringat-ingat kita buat. Pasal apa? Hadis yang kita refer hari tadi ni. Apa cerita pun buatlah masa kita senang. Apa pun buatlah masa kita lapar. Kan? Nak buat apa-apa buat. Kalau jadi seorang suami yang hebat. Kalau jadi seorang isteri yang hebat. Duk pergi channel ke orang, duk viral sana, duk forward sana. Ini ciri-ciri isteri yang solehah. Kan? Ciri-ciri suami yang soleh. Tapi kita tak jadi pun. Kan? Ni kalau nak dengar ni bajak suami sama. Nak dengar ni bagi dengar muka ni bagi derah. Sound sikit bagi suami dengar ni apa si suami. Kan? Dengan kita ni pun jangan pergi bubuh pula ni. Mai dengar ni. Kita tak dengar pun. Buka kami dengar bagi suami dengar. Ada dekat aku. Rupa dia tu perfect sangat. Kan? Buka dengar ni apa kuliah ni, dengar dua-dua tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita ni hidup di dunia tak lama mana dah. Siapa hidup sampai 100 tahun tak dah lah, kan? 780 mati dah, 670 lah ni mati mudah sangat. Mati mudah. Ya Allah, Tuhan ketahui kita ni kadang-kadang tengok kawan kita hebat, tak tahu tak ada, mati meninggal, kan? Kadang-kadang kita tengok kata kawan kita tu duk baik dengan kita, tapi Allah, Tuhan ambil dia, Tuhan sayang dia, Tuhan sayang. So jadi peranan kita sebagai seorang Muslim, peranan kita duk doa di hari minta Tuhan mati kita dalam iman, mati kita dalam husnul khatimah. Nabi ajak kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatim. Kita tak mau mati. Mati kita ni apa? Kadang-kadang ni rutin hari cantik dah. Pagi dengan semayang, bangun semayang tahajud, lepas tahajud semayang sunat subuh, lepas sunat subuh semayang subuh, lepas tu subuh gagah-lagah sikit semayang duha, sunat fajar, semayang duha. Duha mengajak balik lagi semayang qabliyah zuhur, lepas tu semayang zuhur, lepas tu semayang ba'diyah zuhur. Ba'diyah ni orang buat 2 rakaat, dibuat 4. Bagi ada panjang ganjaran aksam. Tak tahu sikit ya Tuhan jentik kat dia. Iri hati kat kawan tu, dengki kat kawan, bangga dengan jawatan dia. Kita pun dah harap kita jadi seorang bantu, oi bangga. Kita jadi seorang guru, oi bangga. Kita jadi guru ustaz, oi bangga. Kita jadi seorang penyiaran, bangga. Jadi seorang penyelia, bangga. Jadi seorang ketua lain, bangga. Jadi semua bangga. Tuhan uji. Lepas tu sesuatu apa benda kita call, kita balik, kita tanya balik siapa aku.
Kalau aku kerja sekarang, siapa aku? Mak aku ni hidup lagi, ada lagi. Aku tak agama aku macam mana? Aku tak angkat laki aku macam mana? Aku didik anak-anak aku macam mana? Semua nak kena fikir. Pasal apa? Pasal dan kita balik ni, berbalik pada ayat tadi, makna dan Tuhan tunjuk kat kita minta doa kat Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Nak minta balik Ustaz ya, seminit ni aku nak cerita kat orang dunia ni, oi hangpa buatlah ibadat, oi hebat ibadat hangpa, dan tabung sekupang Tuhan balas lipat kali ganda, hang bubuh RM1 Tuhan balas lipat kali ganda, hang bubuh RM10 lagi banyak. So beramallah kita, ya, beramallah kita. Anggap kata esok belum tentu ada masa untuk kita. Sekarang kita sihat, malam betul-betul, cikgu dan sekalian, cikgu, warga pendidik sekalian, anggap kata kita kerja profession kita ni satu profession yang cukup hebat, cukup mulia. Buat yang terbaik, rezeki kita biar rezeki yang berkah. Rezeki kita tu biar rezeki yang berkah. Jangan kita jadikan rezeki kita tu rezeki yang ada benda-benda yang boleh selalu biru. Jadi cukuplah sampai setakat ini. Saya rasa pertemuan kita di laman YouTube, mudah-mudahan pertemuan, perjumpaan kita ini menjanjikan yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan demi peringatan. Supaya apa? Supaya nanti kita balik semua ke alam akhirat. Allahu Rabbi tabarakallah. Semua elok. Tuhan adil, Tuhan maha adil, Tuhan maha kaya, Tuhan maha bijaksana. Tuhan bagi signal dekat kita tu supaya apa? Jangan ni kadang-kadang Tuhan bagi kat kita mai wabak penyakit, mai keadaan lah macam-macam. Semua tu Tuhan bagi peringatan kepada kita. Untuk kita beringat, untuk kita buat persiapan sebelum kita balik ke alam yang kekal buat selama-lamanya. Bertepatan dengan hadis yang kita bacakan pada hari ini tentang bagaimanakah apa persiapan dunia ni, yang dikatakan dunia ini adalah jabatan akhirat. Dunia adalah jabatan akhirat. Cukup sekadar itu, tuan-tuan, warga guru, warga Islam, para pendengar, mohon maaf di atas ketelanjuran bahasa dan seumpamanya. Yang baik itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah silap, kelemahan yang ada pada diri saya, mohon maaf banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.